Saya memang tak tahu pasal Mak Yung. Mak Yung? Oh, Mak Yung saya mesti tak kenal. Mak Yung? Tak tahu? Saya tak tahu pasal Mak Yung. Menari? Mak Yung? Tahu? Tak pastilah Kelantan ke Terengganu. Kami mabila banyak ai kabila cewek dagang bitama banyak wewe. Selamat datang ke Vlog Materi Heritage. Untuk vlog materi kali ini, kami akan membawa anda untuk menelusuri tentang perkembangan terkini warisan seni tarian Melayu yang dikenali sebagai Mak Yung. Untuk pengetahuan semua, tarian Melayu ini merupakan tarian yang sangat unik dan halus sifatnya. Ia juga merupakan satu kombinasi daripada unsur-unsur tarian, muzik, drama, komedi yang akan dipersembahkan secara teater. Dan pelakon-pelakonnya merupakan daripada gadis-gadis muda yang jelita, yang mengambil semua peranan perempuan dan lelaki kecuali watak komedi iaitu peran. Tarian Mak Yung ini merupakan hiburan bagi permaisuri-permaisuri dan puteri diraja dahulu kala. Oleh kerana raja-raja dan pembesar bimbang mereka akan jatuh hati kepada pelakon-pelakon Mak Yung, mereka menetapkan pelakon-pelakon ini terdiri daripada gadis-gadis muda. Pada tahun 1887, Mak Yung pernah diharamkan selama 1 tahun semasa pemerintahan Sultan Ahmad ibni Sultan Muhammad II kerana anak perempuannya telah jatuh cinta dengan seorang peran Mak Yung dan melarikan diri dengannya. Namun, setelah dipujuk oleh pembesar yang dahagakan hiburan, baginda telah melantik beberapa pelindung kesenian pada tahun 1888 dan akhirnya Mak Yung dapat dipersembahkan semula. Tarian ini berasal daripada negeri pantai timur iaitu Kelantan dan wilayah Patani daripada Selat Thailand. Tarian ini dikatakan mempunyai unsur feminisme dan Hindu-Buddha. Tarian ini juga boleh dipersembahkan dengan 2 cara iaitu hiburan ataupun ritual. Okeylah, mari kita lihat lebih mendalam lagi tentang seni tari ini. Terdapat 6 jenis tarian dalam persembahan Mak Yung. Yang pertama adalah tarian menghadap rebab. Tarian menghadap rebab ini sangat penting dalam sesuatu persembahan Mak Yung. Seterusnya ialah tarian folk. Tarian folk bertujuan untuk meraihkan sesuatu upacara seperti perkahwinan, pertabalan dan menyambut tetamu kenamaan. Yang ketiga ialah gerak tari yang melambangkan sesuatu aksi seperti naik turun kayangan, iaitu membantung sarung badak pandai melayang. Selain itu, Mak Yung juga mempunyai tarian berfungsi struktural yang dimainkan setiap akhir adegan dan diiringi dengan lagu barat cepat. Yang kelima ialah tarian dramatik yang berlaku dalam sesuatu adegan. Contohnya adegan Pak Yung berkelit dengan peran dan juga peran muda berkelit dengan peran tua. Yang terakhir ialah kirap penghabisan yang dilakukan pada akhir pementasan. Tarian ini sangat mudah di mana pemain-pemain atau penari akan melakukan 4 frasa gerakan dan kemudian akan berlutut di hadapan pemain rebab sebagai tanda hormat. Mak Yung telah diiktiraf sebagai mahakarya warisan tidak ketara kemanusiaan oleh UNESCO pada 2005 walaupun telah diharamkan di Kelantan. Tahu tak kalian, Mak Yung merupakan warisan tidak ketara yang pertama yang telah diiktirafkan oleh UNESCO di Malaysia ini. Hebat kan? Setiap cerita atau pementasan pasti ada pelakon-pelakonnya. Sama juga seperti Mak Yung, mereka juga mempunyai watak-watak yang dapat menggerakkan segala adegan di dalam pementasan Mak Yung. Dia ada watak pelakon yang ramai. Dia ada Pak Yung, dia ada Mak Yung, okey. Dia ada raja, dia ada permaisuri, and then dia ada peran, dia ada inang, beberapa inang penari-penari yang ramai. Mari saya tunjuk watak-watak yang ada di dalam pementasan Mak Yung. Jom. Peran tua mempunyai pelbagai tanggungjawab seperti pengasuh raja, penasihat raja dan sebagainya, selain berperanan di luar persembahan sebagai bomo untuk upacara baca kenduri. Pak Yung akan berlakon sebagai raja atau pemerintah dan menjadi tulang belakang pementasan Mak Yung. Selain itu, Pak Yung muda memegang watak utama atau hero dalam cerita Mak Yung. Seterusnya adalah Mak Yung yang berlakon sebagai permaisuri dan akan menjadi peranan sebagai watak utama dalam sesetengah cerita. Puteri Mak Yung pula berlakon sebagai heroin dalam cerita Mak Yung.
Akhir sekali, terdapat juga dayang-dayang yang terdiri daripada gadis-gadis yang bertindak sebagai penari atau pengiring makyong dan puteri makyong. Bukan itu saja, ada juga watak-watak jahat yang akan dimainkan sepanjang cerita makyong iaitu jin, bota, raksasa dan sebagainya yang akan menjadi pihak lawan kepada watak-watak baik dalam makyong. Salah satu keunikan tarian makyong terletak pada pakaian watak-wataknya. Pakaian ini memerlukan kos yang tinggi dan juga setiap watak memerlukan pakaian lengkapnya tersendiri. Pakaian yang digunakan untuk pementasan makyong pada dasarnya menggambarkan budaya Melayu tradisional. Sebagai contoh, dengan adanya pemakaian tanjak, baju kebaya, kain sutera, kerongsang emas dan juga sanggul lintang. Jadi marilah saya bawa anda untuk mengetahui dengan lebih mendalam tentang ciri-ciri pakaian watak makyong. Seabad yang lalu, Pak Yong muda watak utama memakai setangan balik dan 7 ulas ikatan bunga melur berjuntai dari telinga kiri. Lebih awal dari itu, pakaian Pak Yong muda dipengaruhi gaya mempelai di Raja Patani dengan memakai tanjak yang diperbuat daripada sutera kuning dan dihiasi dengan bunga-bunga emas yang digantung pada rantai-rantai emas terjuntai di telinga kiri. Pakaian makyong juga hampir sama. Mereka memakai kebaya sutera dan berkerongsang emas dan permata. Sarung sutera diikat dengan tali pinggang dan mereka mempunyai pending batu permata. Sehelai kain sibar tergantung di bahu kiri, diselitkan pada pending dan panjangnya hingga ke paras lutut. Kain sibar ini biasanya bertekad benang emas. Mereka berdua memakai pemalis tali tangan emas, gelang kaki emas dan cincin pemberian dari raja. Pakaian pelakon-pelakon lain yang mengambil bahagian ialah watak dayang yang memakai kebaya dan sarung sutera tetapi tiada pending atau kain sibar. Mereka memakai sanggul dan bunga malu yang dilekat pada sanggul. Peran-peran pula akan memakai baju pendek biasa, kain sarung dan sepasang seluar besar. Mereka juga memakai semutra daripada kain benang yang pada waktu lain boleh juga diikatkan ke pinggang. Selain daripada pakaian yang khas dan terperinci, persembahan makyong juga mempunyai satu lagi unsur yang sangat penting iaitu muzik. Terdapat lebih daripada 30 buah lagu dalam sesebuah persembahan makyong yang lengkap. Menarik kan? Jadi apa sebenarnya fungsi-fungsi muzik dalam tarian makyong ni? Fungsi muzik yang utama mestilah untuk mengiringi tarian dan nyanyian. Selain itu, fungsi alunan rebab juga adalah untuk menarik perhatian penonton dari jauh untuk datang menyaksikan persembahan makyong itu. Selain muzik dalam makyong juga adalah untuk menggambarkan emosi dan perasaan dalam setiap babak. Contohnya, kalau babak tu tengah sedih, mestilah background muzik pun akan turut sedih juga. Begitu juga untuk babak suspens, babak tengah marah dan babak berlawan dan sebagainya. Untuk itu, kumpulan muzik makyong memerlukan alatan muzik seperti tawa atau gong, canang ibu dan anak, gendang ibu dan anak, kesi-kesi, serunai dan yang paling penting, rebab. Ahli muzik yang terpenting dalam sesebuah kumpulan makyong dinamakan sebagai Tok Mindok. Tok Mindok ni dia adalah ketua dan dia juga akan membuat upacara buka panggung, menukar rentak lagu dan lain-lain hal berkenaan muzik. Seperti yang diperkatakan sebelum ini, makyong sekali lagi telah diharamkan atas dasar mempunyai unsur-unsur yang bertentangan dengan akidah. Antara sebab utama pengharaman ini berlaku adalah kerana terdapat elemen-elemen yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Pada tahun 2019, pengharaman ini telah ditarik semula, tetapi persembahan haruslah mengikut syarat dan had yang telah ditetapkan bagi menghormati enakmen hiburan negeri Kelantan. Antara syarat-syarat yang dikenakan termasuklah berpakaian sopan, menjaga pergaulan dengan penjarakan antara lelaki dan wanita, tiada lelaki menyerupai perempuan, tiada unsur perjudian, tidak merosak nyawa serta larangan menggunakan unsur ritual atau pemujaan di dalam sesebuah pementasan. Untuk mengangkat semula makyong setelah persembahannya diharamkan di negeri Kelantan sudah semestinya tidak mudah yang disangka. Namun, beberapa usaha telah dijalankan bagi menaikkan semula seni tari yang kian menghilang ini. Baiklah, antara usaha yang dilakukan untuk memperkenalkan seni tari makyong kepada pelancong adalah dengan mengadakan persembahan teater secara terbuka kepada orang awam. Sebagai contoh, pada tahun 2021, persembahan teater yang dilakukan oleh kumpulan makyong Kijang Emas yang dianjurkan oleh kerjasama antara Pertubuhan Kraf Malaysia dan juga Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Kelantan.
Tiket teater ini dipromosikan melalui media sosial untuk menarik minat orang ramai serta pelancong asing daripada luar negara yang berminat untuk mendalami seni budaya di Malaysia. Selain itu, usaha yang boleh dilakukan adalah dengan mengambil penggiat seni tanah air sebagai pelakon teater Mak Yong. Sebagai contoh, teater Mak Yong Raja Besar Mahagading yang dipersembahkan oleh barisan-barisan pelakon hebat seperti Nat Zainal, Izul Islam dan juga Roslan Rahman serta ramai lagi, dan juga diiringi oleh pemuzik daripada Orkestra Tradisional Malaysia, sedikit sebanyak dapat menarik minat orang ramai terhadap seni tari Mak Yong. Selain itu, ini juga secara tidak langsung dapat menjadikan persembahan teater Mak Yong sebagai salah satu produk pelancongan di Malaysia, terutamanya untuk pelancong domestik. Selain itu, persembahan teater Mak Yong baru-baru ini iaitu pada 23 Julai tahun 2022, anjuran kumpulan seri Mak Yong USM bersempena Georgetown Festival 2022 merupakan salah satu usaha yang bagus untuk mempromosikan seni tari ini kepada para pengunjung di Pulau Pinang. Ini juga merupakan salah satu langkah atau usaha yang bagus untuk pemeliharaan seni tari Mak Yong sebagai warisan tidak ketara yang kian menghilang pada masa kini. Akhir sekali, terdapat beberapa pusat pengajian yang mengenengahkan Mak Yong di dalam kelab tarian mereka. Sebagai contoh, adanya bengkel tarian Mak Yong iaitu bengkel tarian Segar Angin yang dianjurkan oleh program kolaborasi antara Universiti Malaysia Kelantan dan juga Universiti Sains Malaysia, dan juga disertai oleh institut pengajian tinggi yang lain serta kumpulan Mak Yong daripada Riau, Indonesia, Thailand, dan akhir sekali adalah daripada penari ataupun pelajar aswara. Selain daripada itu, kita juga boleh memperbanyakkan material-material ataupun perkongsian kisah Mak Yong dan elemen-elemen Mak Yong di kawasan-kawasan pusat tarikan pelancongan di negeri Kelantan. Walaupun sudah lama bertapak di Malaysia, seni warisan ini juga tidak terlepas daripada menghadapi cabaran untuk mengekalkan kedudukannya di dalam negara. Untuk pengetahuan anda semua, tak ada satu pun rakaman Mak Yong yang disimpan di dalam mana-mana repository negara. Sebenarnya, pada tahun 1967, Tan Sri Mubin Shepherd iaitu sejarawan negara dan pada ketika itu pengarah Muzium Negara telah mengusahakan pendokumentasian Mak Yong ini dengan membawa masuk seorang pakar muzik Asia dari University of Michigan yang bernama Profesor William Mum. Profesor William Mum telah mengumpulkan, merakamkan dan mendokumentasikan lebih kurang 11 cerita Mak Yong. Hasilnya, sebuah tip yang berdurasi 90 jam telah dihasilkan. Jadi rakaman ini telah dibuat salinan di mana satu disimpan di Malaysia dan satu lagi disimpan di University of Michigan. Namun begitu, ada satu kejadian yang tidak diingini telah berlaku di mana koleksi asal di negara kita telah musnah dalam sebuah kebakaran di Muzium Negara. Tan Sri Mubin Shepherd telah menulis surat untuk meminta rakaman itu disalin semula, tapi sampai sekarang pun suratnya tidak terbalas. Makanya sampai kini pun pengkaji dan penyelidik mendapati tiada rakaman Mak Yong secara menyeluruh dijumpai di mana-mana simpanan negara di dalam negara ini. Mengikut perkembangan teknologi pada masa kini, Arkib dan Perpustakaan Negara telah mengadakan sebuah program pendigitalan maklumat, termasuklah koleksi-koleksi maklumat warisan tidak ketara. Akan tetapi, institusi budaya dikatakan tidak diberikan peruntukan yang khusus untuk menjayakan proses ini. Sebenarnya kos untuk mendigitalkan ni kita boleh cari duit, tapi kita tak boleh mencari maklumat yang dah hilang. Nak dapatkan balik boleh, tapi dia memerlukan masa dan juga wang yang tinggi. Ala-ala macam malam pertama, bila berdua datang ketiga, lebah di pelukan asmara, janji setia hingga ke hujung nyawa, pecundang dalam sekelip mata.